إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واشرح صدورنا بالقرآن العظيم واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ما ألقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا دعاءنا ورجاءنا ونياتنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita dapat menyambung kuliah Tafsir Nurul Ihsan muka surah berapa? 46 47 nanti ya. Surah 47 belakang. Surah 47 orang. Surah Al-Baqarah ayat mulai min haythu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wallahu bighafilin amma ta'malun.
Kita baca ayat dulu insya-Allah, ayat 149. Ayat kita baca ni ayat 149. Kita ambil sikit daripada sebelah muka surat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat 149 kita baca. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. Ayat ini ayat yang ketiga perintah Allah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Kita baca dalam surah Baqarah ini kali ketiga perintah. Allah Ta'ala ulang. Fawallu itu banyak kan? Fawalli ataupun fawallu. Arahkan
hadaplah ke arah Baitullahil Haram ataupun Kaabah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan di mana tempat engkau keluar musafir ya Muhammad, maka hadap olehmu akan muka engkau pada sembahyang itu akan pihak Masjidil Haram, dan bahawasanya pekerjaan ini sungguh besar daripada Tuhan engkau. Ayat ini perintah supaya Nabi SAW dan umat Nabi SAW supaya bila keluar bermusafir ke mana saja, hendaklah menghadap ke Baitullahil Haram. Disebut Masjidil Haram. Apa makna Masjidil Haram? Masjidil Haram di situ ialah Baitullahil Haram. Pasal apa sebut masjid? Menghadap ke masjid. Karena Baitullah berada dalam masjid, dan nisbah kepada tempat. Kalau kita duduk sini menghadap ke Masjidil Haram, maknanya di Mekah, menghadap Mekah, menghadap ke Arab Saudi. Arab Saudi besar, tapi halau ke situ lah. Secara tepat menghadap ke Baitullahil Haram. Dan Masjidil Haram, sebesar mana masjid itu diluaskan, sejauh mana masjid, bangunan masjid itu dibesarkan, dia menjadi masjid. No? Kita pergi Masjidil Haram, di Mekah buat haji ke buat umrah ke, duduk tak mana pun, selagi mana dia masjid itu dibesarkan, besar mana pun dia kira masjid. Tambah besar mana pun kira masjid. Satu lagi kelebihan tanah haram, Al-Haram Al-Makki, itu kita sembahyang di mana pun, jumhur ulama mengatakan kita dapat 100,000 walaupun di luar masjid. Sebab itu orang tak pergi masjid. Dia kata sembahyang di hotel pun dapat 100,000, tanah haram juga. Dia tak faham. Memang dapat. Kalau mak kata 100,000, tapi tak dapat duduk dalam masjid. Tak dapat duduk dalam masjid. Jadi kita pergi masuk dalam masjid lah. Kecuali kalau tak sihat, memang sesak sangat orang perempuan, tak payah pergi sembahyang Jumaat lah. Sebab kalau pergi sembahyang Jumaat ni menyesakkan lagi. Maka sebab itu arahan tabung haji, musim haji, jangan pergi sembahyang Jumaat, sebab orang perempuan tak wajib. Jadi sesak lagi. Orang lelaki saja pun sesak tak sedar, tambah orang perempuan pula, dia surung kerusi roda pula, lagi sesak. Jadi sebab tu dia nasihatkan perempuan ni tak payah pergi, jadi sesak. Baik, yang penting di sini ialah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, menghadaplah mukamu ke arah Masjidil Haram, wa innahu lal haqqu min rabbika, dan sesungguhnya bahawasanya pekerjaan ini menghadap kiblat itu sungguh besar daripada Tuhan engkau. Al haqqu min rabbika, menghadap ke arah kiblat itu adalah perkara yang besar. Satu, kiblat, arah badan kita ke arah kiblat, hati kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Tempat yang paling suci dalam dunia, tempat yang paling suci, yang paling dekat dengan Allah ialah di Masjidil Haram, paling dekat sekali dalam Kaabah. Tapi adakah Allah Ta'ala duduk dalam Kaabah? Yang paling dekat? Bukan paling dekat. Bukan paling dekat
Bermakna Allah Ta'ala tu berjisim, Allah Ta'ala duduk situ. Macam mana kita bicarakan dalam Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala memberi hadiah kepada Nabi SAW, hadiah 50 waktu sembahyang, sehinggalah jadi 5 waktu tu. Nabi terima sembahyang tu di mana? Ketika Nabi SAW berada di mana? Di Sidratul Muntaha, naik ke Arash, kan? Di situ Nabi terima sembahyang daripada Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala duduk di atas Arash? Nabi pun mengadak Allah Ta'ala duduk atas Arash, Allah Ta'ala bagi ni sembahyang kat Nabi. Adakah Allah duduk atas Arash? Tidak. Sidratul Muntaha itu ialah tempat yang daripada bawah naik ke atas, itulah tempat yang paling suci. Tahu paling suci? Mengalir sekali. Hak atas turun bawah, tempat tu tempat yang paling suci, tempat yang paling mengalir, tempat berhenti, mauqif, tempat berhenti yang paling daripada atas berhenti situ, bawah berhenti situ. Session. Kan? Mahabbah. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, jangan kamu anggap aku naik ke Arash itu aku paling dekat dengan Allah, lebih dekat daripada Yunus alaihissalam yang duduk dalam perut ikan, masuk dalam laut yang paling rendah. Nabi kata bukan makna bila aku naik atas tu aku dekat dengan Allah, lebih dekat daripada Yunus yang masuk dia ditelan ikan, dia duduk dalam perut ikan, kemudian ikan tu duduk dalam laut yang paling rendah sekali. Apa makna dia? Nabi nak beritahu, aku naik bertemu dengan Allah, bukan aku naik Allah duduk situ. Kerana aku dekat dengan Allah, bukan kerana aku naik atas. Begitu juga Nabi Yunus, dia tidak jauh kepada Allah walaupun dia duduk dalam perut ikan, duduk dalam laut bawah sekali, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah bukan duduk atas. Nabi ini baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus ini baca tu, itulah tasbih Yunus yang kita digalakkan kita baca. Ada masalah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tak ada masalah aku baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tak ada masalah apa? Ada masalah apa? Betul, baca. Yunus, Nabi Yunus baca. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, jangan kamu anggap bila aku naik ke atas itu aku dekat kerana aku naik ke atas. Lebih dekat daripada Yunus yang duduk dalam perut ikan paus, yang ikan tu duduk di lautan yang paling dalam sekali. Maknanya Nabi Yunus pun walaupun duduk dalam perut ikan paling dalam sekali, dia dekat dengan Allah. Sebab tu dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, menunjukkan dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat hati dia, dekat dengan Allah. Sebab itu salah kalau kita kata Allah duduk atas Arash. Begitu juga Masjidil Haram, Baitullah, Kaabah itu tempat yang paling dekat dengan Allah. Bukan makna Allah duduk situ, tapi itulah tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, tempat Allah Ta'ala menurunkan para malaikat yang bawa rahmat di situ. Seperti mana Allah Ta'ala bagi rahmat ke Baitul Ma'mur yang berbetulan dengan Baitullah di atas sana. Setiap hari malaikat masuk 70,000, masuk keluar tak balik dah. 70,000 tawaf, keluar main malaikat lain pula 70,000. Tiap-tiap hari 70,000. Tu dia. Tiap-tiap hari kita di Mekah tu, kita kata kalau 200,000 duduk situ tawaf, 200,000, 300,000 tawaf. Esok main pula orang tu juga, esok kawan tu juga main. Ni keluar tak balik dah. Tu dia.
Itu Baitullah. Jadi ayat ni suruh apa? Tak mana kita pergi kena menghadap ke Baitullah. Dalam bab hukum fiqh, bab sembahyang tak boleh kita menghadap ke arah lain. Ketika kita nak sembahyang, duduk di mana saja, maka hendaklah menghadap ke Baitullah. Baitullah adalah kiblat sembahyang. Sebab itu kita kena belajar kompas nak tengok. Kalau ni sebenarnya ada handset, tak boleh tunjuk kiblat kan? Arah kiblat senang. Kena belajar kerana ada ketikanya kita pergi tempat yang tak tahu kiblat, kita tengok ke arah kiblat di mana. Sebab sembahyang kalau tak menghadap kiblat tak sah. Pakai hentam saja tak sah, kena ijtihad. Baik. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Ni ada kecuali ya. Kecuali sembahyang sunat. Ketika musafir kita naik kenderaan, kita sembahyang sunat tak payah menghadap kiblat. Kita musafir, naik kereta, naik motor pergi Kuala Lumpur, naik bas, naik kapal terbang, naik apa sajalah, naik unta, naik lembu, naik kuda. Orang Sabah naik lembu bang. Ya, kita naik kenderaan atas nak kereta lah senang. Kita nak pergi Kuala Lumpur ataupun naik bas, naik kereta api, kita pergi Kuala Lumpur. Nak sembahyang sunat bulan puasa, naik bas pukul 9 contohnya, 9 malam, tak ada nak sembahyang tarawih. InsyaAllah tadi tarawih tak ada sembahyang, sampai pagi esok pukul 6. Ataupun kalau nak bas, nak kereta pukul 9 sampai pukul 4 kita kata, tak apalah, kita nak sembahyang tarawih. Sembahyang lah tadi. Tak payah menghadap kiblat. Sembahyang sunat. Duduk atas kursi itu sembahyang. Sembahyang cara tak sembahyang boleh, Allahu Akbar sembahyang. Tapi kalau sembahyang fardu kena menghadap kiblat. Kena tahu arah kiblat, sembahyang menghadap kiblat. Kalau tak boleh duduk, tak boleh berdiri, duduk. Jangan sampai tak sembahyang. Nak hadapi nak dah tak sembahyang. Kalau boleh, apa nama, kita cari tempat atas hadapi, tempat boleh sikit sembahyang itu. Masalah dia tak disediakan tempat. Naik bas berhenti sak sangat, nak sembahyang tak ada. Tak disediakan masa, tak ada beri peluang untuk sembahyang. Tu kita kena ubahlah. InsyaAllah kita ubah, tu kena ubah. Kalau kita pegang jadi tokai bas, kena ubah. Tokai itu tanggungjawab. Untuk ligai masa kalau kita orang tak sembahyang, kena bagi peluang orang sembahyang. Berhenti tempat yang ada sembahyang, ada tempat sembahyang RNA yang boleh sembahyang. Tanggungjawab tu. Sebab tu bila ada iman, ada Islam, ni tokai besar mana pun dia boleh jaga. Pahala dia cukup banyak. Satu bas tu 40 orang kita kata. Kena sehari 100 berapa bas jalan. Apa orang sembahyang? Kalau kita ni tokai bas, kita tak nampak dunia dia, nampak akhirat. Pahala banyak. Tapi kalau dia nampak dunia saja, duk ligan trip ya. Habis kita yang bertanggungjawab, tak sediakan ruang, masa dan tempat untuk orang sembahyang. Baik. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai, bukan lalai daripada barang yang kamu kerja, baik dan jahat, dibalas dengan sempurnanya. Maknanya Allah Ta'ala tak lalai apa yang kamu buat, Allah Ta'ala akan bagi balasan. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah. Allah tidak lalai. Balasan Allah Ta'ala itu sikit pun tidak lari, tak miss daripada yang sepatutnya yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala nak bagi 1000, dia bagi 1000. Berdasarkan kepada kerja kita. Kita buat baik, Allah Ta'ala bagi baik. Jahat, Allah Ta'ala balas dengan jahat. Ghafil tidak ada bagi Allah. Ghafil ni ialah dalam bahasa Arab dia bagi isim fa'il.
Orang yang buat. Ghafil, Allah tidak ghafil. Tidak ada sifat ghaflah. Orang boleh kata ghaflah jingga. Ambil bahasa Arab, ghaflah. Tidak ada sifat ghaflah, lalai. Kita yang lalai. Sifat lalai itu hak kita. Duk peringat dah tadi ni, tapi lupa tak dalam. Dalam duk peringat tu lupa. Aku tak ingin nak ambil kunci tak orang ni. Tinggal gitu. Tak ingin cari garu pula. Sebab apa kita ni tidak seperti Allah. Itulah makhluk Allah Ta'ala. Kita duduk tak mana pun Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok tidak seperti makhluk. Allah Ta'ala mendengar tidak seperti makhluk. Jauh dekat sama oleh Allah. Kita kalau jauh tak dengar dah, tak nampak dah. Kena perumbah. Allah Ta'ala tak payah perumbah. Allah Ta'ala nampak jauh dan dekat sama saja. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tu berapa kali ya? Fawalli kan? Dan di mana tempat engkau keluar musafir Muhammad, maka hadap olehmu akan muka engkau pada sembahyang akan pihak Masjidil Haram. Wa min haitsu. Tadi wa min haitsu adalah fawalli, dua kali ulang. Dua kali Allah Ta'ala ulang. wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana tempat ada kamu hai muslimin, maka hadap oleh kamu akan muka pada sembahyang itu akan pihaknya Masjidil Haram. Bi alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, supaya tiada ada bagi manusia Yahudi dan kafir musyrikin atas kamu hujjah, berbantahan pada berpaling kepada lainnya daripada kata Yahudi, Muhammad ingkar agama kami, ikut qiblat kami, dan kata musyrikin, Muhammad dakwa agama Ibrahim dan menyalahi qiblatnya. Perintah Allah Ta'ala ni, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, supaya tiada ada bagi manusia Yahudi dan kafir musyrikin atas kamu hujjah, perbantahan. Orang kafir Yahudi, orang Yahudi di Madinah, orang musyrikin di Mekah. Bila Nabi SAW menghadap ke mana? Masjidil Haram selama 16 bulan. Nabi di Madinah, berhijrah ke Madinah, Nabi SAW menghadap ke Masjidil Aqsa. Kita baca surah Mi'raj bawah ni, 16 bulan ataupun 17 bulan. Kemudian Allah Ta'ala perintah supaya menghadap ke Baitullah. Orang Yahudi kata, tengok Muhammad mula-mula menghadap ikut qiblat kami, lepas tu paling ke arah lain pula. Orang musyrikin kata, tengok Muhammad dia ikut menghadap qiblat kita. Dia panggah dia buat pada hak Nabi Ibrahim. Perasaan kata hak dia buat qiblat Baitullah tu hak Nabi Ibrahim. Tapi dia panggah hak dia buat sebab lama dah dia pun lupa asal usul. Lama dia duk pegang dengan hak dia. Kata orang kan, lepas tu dia ikut dia dengan kipas angin bawah. Dengan hak dia. Dia buat kikir dengan hak dia. Tak dia orang. Dia ikut Nabi. Bila alih pemerintahan dia lupa kata hak tu bukan hak dia, hak orang. Kan? Apa yang berlaku tak perlu kena berlaku kan? Dia ikut habis. Kipas angin
PA system. Dia tanya, abang ambil dewan tu tak? Niat kami. Lupa lah tu bukan. Dia kerajaan pemerintah. Macam mana berlaku di Mesir. Dan ni siapa perintah? Muhammad Dr. Muhammad Mursi. Muhammad Mursi. Muhammad Mursi Al-Ayyam. Nama panjang kita panggil Mursi ya. Itu dia. Baik. Contoh lagi. Kita ayat ni dulu. Abang kata qiblat Nabi Ibrahim itu bukan hak orang musyrikin. Hak Nabi. Keturunan, kalau ikut keturunan ni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Kita baca sekali lagi. Supaya tiada ada bagi manusia Yahudi dan kafir musyrikin atas kamu hujah perbantahan. Mereka ni bantah aja, kira nak cari isu je. Pada berpaling kepada lainnya. Daripada kata Yahudi. Apa kata Yahudi? Muhammad engkar agama kami, ikut kiblat kami. Muhammad ni engkar agama kami, tak mau ikut kami, tapi ikut kiblat kami. Itu hak mula, hak tu kata mula. Muhammad tak terima Yahudi. Muhammad buat agama baru, suruh ikut dia. Tapi menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, itu bantah dia. Bantah hak mula. Pasal apa ikut kiblat kami? Dan ada agama lain tak mau ikut kami, ikut juga kiblat kami. Itu main isu pertama. Dan kata musyrikin, Muhammad dakwa agama Ibrahim dan menyalahi kiblatnya. Ini hak Muhammad. Muhammad ni kata dia bawa agama Nabi Ibrahim, tapi tak mau menghadap ke Kaabah, menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Ini isu. Ada saja isu yang dia buat. Ada saja. Ketika Nabi SAW menghadap ke Masjid Al-Aqsa ni isu ni. Orang Yahudi dia cara dia, dia tengok Muhammad kami ikut agama kami, tapi kiblat ikut kami. Dia ingat dia. Dia ingat Masjid Al-Aqsa tu dia punya. Padahal Nabi-Nabi Bani Israel. Bukan warisan itu melalui bangsa, tidak, tapi warisan kerana agama Allah. Dia anggap ni hak Yahudi, bangsa Yahudi. Oleh tak boleh. Tak. Sedangkan Masjidil Aqsa adalah warisan agama, bukan warisan kebangsaan. Warisan agama samawi, agama langit. Hak Nabi. Allah perintah menghadap sana, ada kaitan, ada hubungan. Nama apa agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dengan nama agama Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Mereka nampak hak kebangsaan bangsa. Dia kira hak ni hak Yahudi, bukan hak Arab. Ini semangat kebangsaan yang ada sampai hari ini. Semangat tu. Sedangkan dia adalah warisan kenabian. Masjidil Aqsa tu, ni pemisu dia kata ni hak kami menghadap apa, tak mau ikut kami. Orang musyrikin Mekah pula kata tengok Muhammad, dia tak mau ikut agama Ibrahim, tapi menghadap. Dia kata macam mana? Kali kita baca. Dan kata musyrikin Muhammad dakwa agama Ibrahim. Muhammad tu agama Ibrahim, dakwa sebab Islam, tapi dia tak mau menghadap ke Baitullah hak Nabi Ibrahim was. Isu, semua ada isu. Yahudi isu kebangsaan, perkauman. Orang musyrikin Mekah isu apa? Isu apa? Dia macam terima. Muhammad kata dia bawa agama hak Nabi Ibrahim juga, tapi tak main pasal apa menghadap kat Yahudi. Isu. Dia menggunakan agama untuk politik. Ini menggunakan agama untuk politik pula. Seolah-olah macam dia terima hak agama Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim.
Tapi bukan Islam. Apa tengok Muhammad kata dia ikut Ibrahim, tapi pasal apa dia menghadap Masjid Al-Aqsa? Nabi dia ajak mereka ikut, tak ikut. Mai ikut Islam, lepas tak ikut, tiba-tiba Nabi berkata apa? Kata hukum hudud, tapi tak buat pun. Hampa mau nak hukum hudud, tak mau juga. Ni panggil apa tu? Ni tengok kata nak hukum hudud, tak buat. La ilaha illallah tu gaduh, orang tak buat, hang buat dah, hang dah. Dia nak buat. Dia kata agama hudud ikut Quran Sunnah. Baru hak Johor kan. Dia kata nak buat hukum hudud Johor, nak buat hukum hudud ahlan wa sahlan. Bagus ya. Jangan main isu politik saja. Hari ni cakap politik ni. Tak cakap macam mana kita baca surah Habaq ada. Takkan mai panggil tak boleh cakap. Kerana ambil tahu dah juga dalam surah Habaq ada kita tak pening kepala pasal apa. Kalau betul-betul nak buat ahlan wa sahlan. Mufti kita pun kata kalau nak buat betul-betul jangan jadi isu. Kita semua orang Islam. Semua orang Islam nak cakap tu. Duk tikai main. Tak boleh. Nak buat betul-betul ikhlas. Kalau kita orang Islam, hukum ni hukum Allah, bukan hukum manusia buat, hukum Allah Ta'ala, jangan main-main. Itu maksud mufti yang kita. Jangan jadi macam puak ni, main isu je. Yahudi cara dia, musyrikin cara dia. Kalau betul-betul nak ikut Nabi Muhammad, ikutlah. Pasal apa? Kata tengok Muhammad, tengok. Dia mengadap sana pula dah. Tu dia. Jadi isu. Baik. Tapi tak ada dalam sinar Ahmad ni. Baik. Tak ada. Dan kata musyrikin Muhammad dakwah agama Ibrahim dan menyalahi kiblatnya. Sudah, ni isu lah. Dua jenis, dua puak yang tak mau ikut Islam, tapi dia cuba cakap isu tentang Islam. Tak mau sudah hadut jaliah kan. Jadi macam-macam nak cakap juga. Illal ladzina zalamu minhum, melainkan segala mereka yang zalim daripada mereka itu dengan inat, maka bahawasanya mereka itu berkata tiada berpaling ia kepada Kaabah itu melainkan kerana cenderung kepada agama bapa-bapaknya. Ini illal ladzina zalamu minhum, melainkan segala mereka yang zalim daripada mereka itu. Orang yang isu ni, yang berhujjah dengan Nabi SAW ni adalah orang yang buat zalim. Di kalangan mereka. Apa zalim dia? Inat. Inat makna apa? Berhalang. Inat ketegak. Inat ni maknanya ketegak, degil. Itu makna. Orang Kedah kata tegak. Duk lah Kedah. Kedah. Kedah Penang Sepong tu orang. Kita duduk ni Nabi Kedah ni cakap Kedah sikit. Inat ketegak, degil. Dia berhujjah kerana degil, bukan berhujjah kerana nak pakai. Berhujjah kerana tak mau pakai. Alasan, maka bahwasanya mereka itu berkata tiada berpaling ia kepada Kaabah itu melainkan kerana cenderung kepada agama bapa-bapaknya. Tengok Muhammad mengadap ke Kaabah pula. Maknanya dia nak ikut agama bapaknya lah. Daripada anggap mereka tu ikut agama Nabi Ibrahim, padahal tak ikut pun. Fala takhshawhum, maka jangan kamu takut akan mereka itu. Jangan takut dengan isu yang mereka main. Wakhshawni, dan takut oleh kamu akan daku dengan junjung suruhanku. Jangan ikut mereka. Makna jangan takut, jangan menyebabkan kamu, bila kamu dengar mereka tu main isu, kamu takut, gelabah. Tak, jangan gelabah. Jangan takut, jangan gelabah, jangan bimbang. Ikut aku, kata Allah. Allah kata fawalli, 3-4 kali Allah kata fawalli wujuhakum syatrah, hadaplah muka kamu ke arah Kaabah. Ikut
Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Allah Ta'ala suruh kita takut ke Allah. Jangan duk dengar apa saja kata-kata mereka, dengar cakap aku, kata Allah. I'lan. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan supaya aku hendak sempurna akan segala nikmatku atas kamu dengan hidayah kepada segala tanda-tanda agama Islam. Wali utimma ni'mati, bila takut kepada Allah, Allah Ta'ala kata apa? Maknanya bila ikut Allah, dan supaya aku hendak sempurna akan segala nikmatku atas kamu dengan hidayah kepada segala tanda-tanda agama Islam. Wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu dapat hidayah kamu kepada yang hak jalan agama Allah. Apa makna dia? La takhshaw syubahat zalamati al-muta'annitin, jangan kamu takut kepada syubhah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang engkar. Jangan ikut. Wa afralil khasyata li, dan hendaklah kamu hanya takut kepada aku. Karena huwa ahlu an yukhsha minhu, karena Allah lah yang layak kamu takut kepadanya. Itu. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Ai wali utimma ni'ami 'alaikum fima syara'tu lakum min istiqbalil Ka'bah wa litukmila lakum asy-syari'ata min jami'i wujuhiha. Itu hak Arab dia. Hak dalam kitab kita tak ada, saya baca hak Arab nah. Supaya aku memberi nikmat kepada kamu dengan apa yang aku syariatkan, supaya kamu menghadap ke arah kiblat. Maknanya Allah Ta'ala suruh menghadap ke kiblat tu adalah suatu nikmat. Sampai hari ini nikmat tu. Sebab apa? Kaabah adalah tempat yang paling mulia, dan dia adalah tempat yang paling tengah dalam dunia ni. Kaabah paling tengah sekali, pusat dunia. Walitukmila lakum asy-syari'ah min jami'i wujuhiha, dan supaya syariat yang diberikan kepada kamu, maknanya Allah Ta'ala nak bagi syariat yang paling besar, yang paling sempurna, min jami'i wujuhiha, dalam semua lapangan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Kaabah itu adalah tempat berkembangnya Islam sampai hari ini, tempat tumpuan umat manusia sampai hari ini. Tak pernah tak ada orang. Tempat lain ada, tak masa tak ada orang. Kaabah tak pernah tak ada orang. Sentiasa ditawaf, sentiasa ada orang yang tawaf. Itu nikmat yang besar. Wala'allakum tahtadun, ay lima ila ma dhallat anhu al-umam hadainakum ilaih wa khasasnakum bihi, wa lihada kanat hadhihi al-ummah ashraful umam wa afdaluha. Maknanya mudah-mudahan la'allakum tahtadun, kita buat ini la'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu dapat hidayah kamu kepada yang hak jalan agama Islam. Allah Ta'ala kata la'allakum, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah, petunjuk kepada jalan yang betul, iaitulah Islam. Jadi
Allah Ta'ala suruh takut supaya kita dapat hidayah Allah. Allah Ta'ala suruh kita takut ke Allah, hanya ikut perintah Allah. Jangan hiraukan isu yang diinginkan oleh orang lain. Ikut saja. Allah Ta'ala suruh menghadap qiblat Kaabah, ikut saja. Kerana apabila ikut perintah Allah, kerana takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala bagi apa? Kemuliaan. Antara kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi ialah kemuliaan Kaabah Al-Musharrafah itu sendiri. Orang pergi Mekah, pergi 2 minggu balik Mekah lain lah, no? Mekah kasih 2-3 bulan hilang. Tak sampai 2-3 bulan, 2 minggu hilang. Hilang seri. Tu kita tengok, pernah tengok orang balik Mekah, orang balik umrah ke haji ke, Mekah berseri. Sebab apa? Sebab kerana sentiasa dia menghadap qiblat dekat dengan dia dan duduk tempat yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Hati dia tak ingat lain lah, ingat Allah. Sekurang-kurangnya maknanya dia sentiasa berada dalam suasana rahmat. Malaikat berkeliling dia. Afdaluha, tempat yang paling mulia. Baik, Allah Ta'ala nak bagi hak spesial, lebih spesial daripada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu spesial, 500 pahala sembahyang dalam Masjidil Aqsa, 500. Sembahyang dalam Masjid Nabawi spesial juga, 1000. Tapi sembahyang dalam Masjidil Haram 100,000. Jadi kita menghadap ke tempat yang paling mulia. Kita umat yang paling mulia, kita umat Nabi SAW menghadap ke arah. Sebab itu sembahyanglah antara ibadat yang paling mulia dalam Islam, kerana kita sentiasa tawajuh kepada Allah. Tawajuh makna menghadap badan dan tawajuh hati kita kepada Allah Ta'ala. Baik, kita duduk kalau kita sembahyang dalam Masjidil Haram tu, Kaabah di depan kita. Sunat tengok Kaabah tak? Tengok lantai. Tengok tempat duduk. Jangan tengok Kaabah, tengok luar Kaabah. Duduk kita dalam Kaabah ni. Dia cakap dengan Kaabah, bila aku nak main pulak lepas ni, dalam sembahyang menghadap, tengok ke bawah. Duduk tengok tulisan Kaabah tu. Ada orang gitu, sembahyang pun duduk tengok Kaabah lagi. Tengok Kaabah. Kaabah tempat kita menghadap, bukan kita sembah dia. Dia batu je kan, bukan kok batu. Tapi Allah muliakan dia kerana dia tempat mulia. Sebut Baitullah, macam masjid lah mulia. Bukan ada apa-apa batu masjid. Tapi adakah masjid sama dengan rumah? Tak sama. Kita kata buat kaya ada apa kita batu, buat tak tahu kat masjid tak boleh. Macam tu lah Kaabah, Baitullah. Baik, habis apa? Sikit je lah. Kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti barang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu rasul daripada bangsa kamu. Kama arsalna fikum, pasal pertama, seperti barang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu rasul daripada bangsa kamu. Arab. Allah Ta'ala yuzakkiru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala memperingatkan hamba-Nya yang beriman nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iaitulah nikmat pengutusan Rasul Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat Nabi SAW. Allah utuskan Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi, kita tak akan dapat hidayah. Sebab itu Nabi itu antara lain ulama kata Babul A'zam. Nabi adalah pintu yang paling besar. Pintu apa? Pintu hidayah. Kalau tak ada Nabi, habis kita. Nak fikir sendiri, tak boleh fikir. Fikir tak sampai. Baik. Ya, apa tugas Nabi?
Yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum ayatina. Membaca ia atas kamu akan segala ayat kami, iaitu Quran. Tugas Nabi. Tilawah. Yatlu tilawah. Kita kata tilawatul Quran. Dalam musabaqah tak panggil musabaqah lah kan? Itu panggil tilawah. Ujian tilawah lah. Tilawah. Malam mularah internasional. Dulu kita musabaqah bulan puasa kan? Habis